Bab 19, Hantu di dalam almari. Abdul Malik yang berusia 35 tahun bertugas sebagai penguasa kastam. Dia berasal daripada Johor Bahru dan merupakan rakan sedarjah saya semasa di sekolah King Edward di Taiping. Orangnya berbadan besar dan tegap, kuat dari segi fizikal maupun mental. Dia kawan yang baik, bermurah hati dan sentiasa mahu belanja saya makan di kantin sekolah. Sayangnya, selepas tingkatan 5, kami terpaksa berpisah. Dia memasuki tingkatan 6 dan kemudian menuntut di Universiti Melaya, sementara saya pula berkhidmat dengan jabatan penjara di Taiping. Kami masih berhubung dan bertemu apabila kami pulang ke kampung semasa bercuti. Bandar Taiping memang terkenal dengan makanan mamak yang lazat dan seperti biasa, sejak daripada sekolah lagi, kami akan pergi ke kolam Burma untuk berenang dan berkelah. Dan pada sebelah malam, kami akan ke pasar yang dikenali sebagai Taiping Nightly Gluton's Corner untuk makan mi combat, popiah dan ais kacang. Ada kalanya kami ke warung Char Kway Teow yang tersohor di depan panggung Lido. Restoran Bismillah pula menghidangkan roti canai, cendol, bubur gandum dan appam manis. Malik bekerja di jabatan Diraja Kastam sebagai timbalan penguasa selepas lulus universiti. Selepas menjalani latihan, dia ditugaskan di Johor Bahru. Saya memberitahu dia bahawa saya bertugas di penjara Melaka sebagai pengawal yang berkuasa dan mempelawa dia datang menziarahi saya pada hujung minggu. Pada suatu hari, dia menelefon saya dan memberitahu saya yang dia mahu datang ke Melaka untuk menghadiri kursus di Maktab Kastam Melaka dan berjanji akan datang dan bermalam di rumah saya pada hujung minggu. Pada hari Sabtu yang berkenaan, saya menjemput dia untuk makan tengah hari dan selepas itu membawa dia pulang ke rumah saya. Dia memberitahu saya yang dia pernah lalu di Jalan Bandar Hilir dan terpandang penjara lama dan rumah di situ apabila dia datang ke Melaka kerana menjalankan tugas. Ada telahannya, penjara dan rumah itu berhantu kerana ramai banduan pernah digantung di situ. Ini semua sebelum saya bertugas di situ. Ini tanpa disangka dia yang dia akan bermalam di rumah saya yang dikatakan berhantu itu. Sebaik melangkah masuk ke dalam rumah, dia pun berkata, Syahid, aku berasa seram sejuk lah bila masuk ke rumah kau ni. Macam ada yang tak kena lah. Kau tak perlu bimbang pun. Kami dah buat tahlil sebelum berpindah masuk ke sini. Saya memberitahu dia dan membawa dia ke bilik tidur. Bilik ni terlalu besar lah untuk aku seorang diri. Boleh tak kalau aku tidur dekat bilik belakang tu? Lagipun dekat sikit dengan bilik air. Tanya Malik. Untuk suka engkau lah, saya berkata, lalu dia pun masuk ke bilik yang sebenarnya dihaskan untuk pembantu rumah. Dia memandang sekeliling, ada sebuah katil bujang lengkap dengan tilam dan 2 biji bantal, sebuah almari kecil, sebuah meja tulis, lampu meja dan sebuah kerusi. Juga ada sebuah meja solik dan cermin yang panjang. Saya meninggalkan dia dan masuk ke bilik tidur sendiri untuk berbaring sebentar. Pada malam itu, kami menonton wayang. Lepas itu, kami pun pergi makan malam dan kemudian pergi berjoget di Cabaret Capital sehingga pukul 12.30 malam. Kami pulang dan selepas membersihkan diri, kami mengucapkan selamat malam dan masuk tidur di bilik masing-masing. Dan seperti biasa, lampu di sisi katil dan radio dipasang. Malam itu sunyi sepi. Selepas menunaikan solat, saya pun panjat katil dan terus terlena sehinggalah saya terjaga apabila terdengar jeritan yang kuat. Pergilah. Ketika itu jam loceng saya menunjukkan pukul 4 pagi. Saya bingkas bangun dan bergegas keluar dari bilik tidur dan terus menuju ke bilik Malik. Pintu biliknya tidak berkunci. Saya masuk ke dalam dan nampak Malik duduk di katil sambil memandang almari. Dia menuding jarinya ke arah almari sambil berkata, Dia masuk dan tutup pintu. Kata Malik. Siapa yang masuk? Saya bertanya soalan ini berkali-kali pada Malik. Dan Malik menjawab, Ada seorang nyonya rambutnya pendek. Dia memakai samsu berwarna putih. Ada seutas tali melingkar kat leher dia. Dia berdiri kat sisi katil tu dan marah ke aku kerana tidur di atas katilnya dan dengan kuat dia berkata, Apa pasal lu tidur gua punya tempat, ha? Pergilah daripada sini.
Dan selepas itu Malik menjawab lagi pada nyonya itu. Lulah yang pergi. Dan ketika itulah saya masuk ke bilik dan nyonya itu menghilang ke dalam almari. Malik, agaknya engkau ni bermimpi rasanya. Lalu saya pun terus menuju ke almari dan membuka pintunya. Tengok, tak ada siapa pun kat dalam. Cuma ada baju dengan seluar kau je dalam ni. Malik pun bangun dan mendekati almari itu untuk melihat sendiri dan barulah dia berpuas hati. Malik berkata lagi yang dia terdengar ada bunyi cawan, tudu dan garpu yang bising di kawasan ruang makan. Seolah-olah ada seseorang yang sedang menyiapkan sesuatu. Lantas saya pun terus mengajak Malik ni ke ruang makan dan memasang lampu dan berkata, "Nah, mana ada cawan dan piring, garpu ataupun sudu kat atas meja ni?" Tapi aku dengar semuanya. Aku tutup pintu sebelum tidur. Kemudian aku terdengar pintu tu berkeriut dan tiba-tiba aku nampak nyonya itu masuk ke dalam dan berdiri di sebelah katil aku. Bila kau masuk, dia pun menghilang ke dalam almari. Bentak si Malik ketika itu. Agaknya kau terfikir sesuatu yang menakutkan sebelum tidur tu. Tu yang mungkin kau mengigau. Cuba kawal perasaan takut tu. Daripada pengalaman aku bekerja kat penjara, makhluk halus dan hantu ni tidak boleh mencederakan orang. Jadi kau tak perlu risau pun. Jom kita masuk tidur semula. Saya berkata kepadanya. Bersambung. Bab 20. Hantu dalam cermin. Saya terjaga apabila jam loceng berbunyi pada jam 6 pagi. Saya ke bilik mandi untuk gosok gigi dan mandi. Masa mandi, saya terdengar orang menjerit dengan kuat dari arah bilik Malik. Saya meluru keluar dengan hanya memakai tuala dan air meleleh-leleh daripada badan saya. Saya membuka pintu bilik saya dan menuju ke ruang depan dan terserempak Malik yang masih lagi memakai kain pelikat. Mulutnya penuh dengan buih ubat gigi. Tangan kanannya memegang berus gigi dan menuding ke arah bilik air. Dia tergagap-gagap dan berkata, Dia ada dalam cermin. Siapa? Dia bertanya. Perempuan yang masuk ke dalam almari semalam tu, dia muncul balik dalam cermin pula, kata Malik. Jom kita lihat ada ke tidak perempuannya tu. Saya berkata dan Malik pun mengikut saya masuk ke dalam bilik air. Bilik air itu dihiasi cermin yang berukuran 2 kaki panjang dan 2 kaki lebar yang digantung di atas tinggi. Seseorang bukan sahaja nampak mukanya tetapi juga boleh nampak dadanya. Lampu masih bernyala dan kami berdua memandang cermin. Mana dia? Aku nampak kita berdua je ada kat dalam cermin ni, saya berkata. Sumpah, aku nampak perempuan yang sama yang berdiri di sisi katil aku semalam dan dia marah-marah aku kerana aku tidur di katilnya semalam. Kami masih memandang cermin dan Malik berkata lagi. Tadi, aku masuk ke bilik air ni untuk mandi. Sambil aku berus gigi tu, aku menunduk. Beberapa minit selepas itu, aku pun pandang cermin kembali. Aku tak nampak wajah aku. Tapi aku nampak wajah perempuan yang sama yang memakai samfu berwarna putih itu di dalam cermin ini. Mukanya lebam, pucat dan ada tali yang melingkar di lehernya. Dia hanya merenung aku. Aku jadi terkejut besar bila melihat yang bukan wajah aku sendiri di dalam cermin ini, tapi wajah hantu. Aku menjerit lalu terus keluar daripada bilik mandi ini. Cerita Malik. Cuba kau bertenang. Dia hanya nak menakutkan kau sahaja tu, saya memberitahunya. Tetapi dalam hati, saya memang yakin yang kali ini Malik memang tidak bermimpi. Mana mungkin seseorang boleh bermimpi semasa berus gigi? Saya mempelawa Malik untuk menggunakan bilik air saya. Dia masuk ke bilik air saya tetapi tidak menutup pintu rapat-rapat. Mungkin dia masih takut dan masih terbayang akan wajah perempuan itu. Dia keluar memakai kain pelikat sambil mengeringkan rambutnya dengan tuala. Dan dia tersentak bila melihat saya bertinggik di katil memperhatikannya. Malik, kau ni masih fikir tentang hal itu ke? Lebih baik kau solat dan mohon perlindungan Allah supaya kau dapat melupakan dia. Kalau tidak,
Dia akan ikut dan kacau ke mana sahaja kau pergi. Baiklah. Dia berkata lalu melangkah keluar dari bilik tidur saya. Kau bersiap-siaplah Malik. Kita akan bersarapan di luar je nanti. Saya memberitahu Malik. Lebih kurang setengah jam kemudian, dia datang semula ke bilik saya dan saya terkejut melihat dia sedang membibit beg kecilnya. Kenapa kau bawa beg kau sekali, Malik? Saya bertanya. Aku nak balik ke kolej selepas sarapan lah. Malik pun menjawab. Kenapa? Hari ini kan hari Ahad. Kan kita boleh buat apa yang kita suka pada hari ini. Alasannya, dia mahu menyiapkan tugasan yang perlu diserahkan pada hari Isnin. Selesai makan tosai di satu-satunya restoran India yang ada di bandar itu pada tahun 60-an, saya pun menghantar Malik ke kolej dan pulang ke penjara untuk berjumpa dengan Ayub. Ayub ialah ketua warden yang sanggup bermalam di rumah saya selama 3 malam berturut-turut untuk menemani saya semasa saya mula-mula berpindah ke rumah itu. Saya memberitahu dia tentang Malik yang diganggu oleh perempuan Cina yang memakai samfu berwarna putih yang ada tali melingkar di lehernya. Dahi Ayub berkerut dan dia tidak bertentang mata pun dengan saya, dan dengan senyuman yang tipis dia pun berkata, "Benarnya tuan, memang ada hantu di rumah itu tuan. Saya tak berani nak beritahu tuan pada ketika itu kerana saya tak mahu tuan berasa takut nanti." Jadi, betullah rumah itu berhantu. Malik tidak bermimpi tentang perempuan yang memakai samfu berwarna putih. Masa mula-mula Tuan Gordon masuk ke rumah itu pun beberapa kali juga dia telah diganggu. Akhirnya dia berpindah dan tinggal di rumah sewa di bandar, kata si Ayub. Oleh itu, rumah itu terbiar kosong selama 2 tahun sebelum saya berpindah ke situ. Menurut kata sesetengah orang, jika rumah itu dibiarkan kosong sekian lamanya, jin dan syaitan akan masuk dan akan kacau orang yang tinggal di rumah itu supaya meninggalkannya. Saya berpendapat jin dan hantu boleh dihalau keluar. Saya tidak seharusnya mengalah. Ayub mencadangkan saya menjemput imam masjid yang berdekatan dan beberapa orang kaki tangan dan penduduk kampung ke majlis tahlil dan doa selamat untuk menghalau penunggu rumah itu. Malah, saya juga menjemput Sami kuil Cina untuk memujuk hantu itu supaya keluar daripada rumah saya. Alhamdulillah. Lepas itu, perempuan yang berwajah pucat dan memakai samfu berwarna putih tidak lagi mengganggu saya. Saya tinggal seorang diri di rumah itu sehinggalah saya berkahwin 5 tahun selepas itu. Kami mendapat 2 orang anak sebelum saya ditukarkan ke penjara Taiping. Ahli keluarga kami yang datang dan tinggal di rumah kami selama beberapa malam, tidak ada pun yang mengalami perkara yang pernah menimpa saya dan Malik sebelum itu. Penjara yang berusia 157 tahun itu telah pun dijadikan Muzium Penjara Malaysia yang pertama. Jika seseorang berkunjung ke penjara itu sekarang, dia akan dapat melihat bekas pejabat saya, tempat saya pernah tinggal di tingkat atas, dan banyak bahagian penjara yang berhantu yang penunggunya merayau-rayau, terutama sekali di bilik gantung di mana beratus-ratus orang pernah digantung sehingga mati. Tamat.